Okey, 10.4 mekanisme pembekuan darah. Jadi kita nak belajar tentang proses pembekuan darah. Yang pertama dari segi keperluan mekanisme, yang kedua dari segi mekanisme itu sendiri, dan yang ketiga kita nak belajar tentang 3 masalah kesihatan yang berkaitan dengan proses pembekuan darah. Okey, so yang first ialah tentang keperluan mekanisme pembekuan darah ni. Kenapa pembekuan darah ni penting? Okey, yang pertama untuk hentikan dan minimumkan kehilangan darah yang berlaku pada salur darah. Maksudnya kalau kita luka, kita nak pastikan luka itu darahnya berhenti. Yang kedua, kita nak pastikan kita nak cegah kemasukan mikroorganisma seperti bakteria ke dalam darah melalui salur darah yang rosak. Ini bermaksud apabila kita luka, kita sebenarnya mendedahkan bahagian dalam badan kita kepada persekitaran luar yang ada banyak bakteria, yang ada banyak virus. Jadi kita kena luka tu patutnya ditutup dengan cepatlah supaya bakteria tu tidak dapat masuk melalui luka tersebut dan seterusnya ke dalam salur darah kita. Yang ketiga, mengekalkan tekanan darah kerana kehilangan darah yang banyak menurunkan tekanan darah ke paras bahaya. Okay, yang ni macam kalau kita faham kalau pipe bocor kan, jadi tekanan akan berkurang. So sama juga kalau salur darah kita mengalami luka, jadi tekanan darah kita akan kuranglah. Maksudnya dekat sini luka yang besar ataupun luka yang banyak. Okey, dan yang keempat, mengekalkan peredaran darah bagi mengangkut keperluan sel. Jadi proses pembekuan darah juga berlaku supaya darah tu dapat terus diangkut ke mengangkut nutrien dan oksigen ke seluruh bahagian badan kita. Okey. So macam mana proses mekanisme pembekuan darah berlaku? Okey, sebenarnya kat sini dia melibatkan tindak balas kimia. Okey, jadi ada beberapa istilah-istilah yang mungkin sebelum ni awak tak pernah dengar. Okey, bahan-bahan yang terdapat dalam plasma darah yang sebelum ni kita dah belajar ialah protein plasma. So, cikgu ingatkan balik, plasma ni ialah cecair yang dalam salur darah yang mengandungi sel-sel darah merah, sel darah putih. So dia ada cecair yang colourless satu. Okey, so dalam cecair itu juga terdapat protein plasma. Protein plasma yang kita dah belajar ialah fibrinogen dan albumin. Okey. So protein plasma ni lah yang bantu dalam proses pembekuan darah. Okey. So kita tengok cerita dia berdasarkan rajah huraikan mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, apabila kita luka, salur darah kecil tu salur darah akan pecah. Okey. So otot licin pada salur darah itu akan mengecut. Jadi kita tahu salur darah kita ni, dia punya dinding dia tu ada bahagian yang terdiri daripada otot untuk bantu dalam proses salur darah tu mengecut dan mengendur. Mengecut maksudnya salur darah tu akan kecil sikit, mengecil sedikit. Okey. Jadi apabila berlakunya luka, salur darah tu dah terpotong dengan maksudnya luka. Jadi otot dekat dalam salur darah ni akan mengecut untuk mengecilkan saiz salur darah. Jadi secara tak langsung dapat mengurangkan kehilangan darah, mengurangkan peredaran darah ke kawasan luka. Okey, so di kawasan tersebut, di kawasan luka tu nanti, gentian kolagen pada dinding salur darah yang telah terdedah akan menyebabkan platelet berkumpul dan membentuk plak yang menutup luka sementara. Jadi apabila luka, maksudnya akan ada platelet yang berkumpul. Okey, platelet ni akan ada luka sekarang ni. So ada platelet yang berkumpul dekat bahagian
luka tersebut. Okey, sebab darah akan keluar bersama dengan salur darah, bersama dengan sel-sel darah yang lain, termasuklah platelet. Jadi bila platelet lalu dekat sini, platelet tu akan terkumpul dekat bahagian luka. So secara tak langsung dia menutup bahagian luka tu, membentuk plak, plak yang menutup luka sementara. Okey, platelet tersebut akan bergumpal. Okey, jadi platelet yang tergumpal tu bersama dengan sel-sel atau tisu yang rosak, dan juga kita ada faktor pembeku dalam plasma darah. Dia akan membentuk bahan yang kita sebut sebagai thrombokinase. Ini ialah enzim. Enzim thrombokinase terbentuk. Jadi thrombokinase ini akan merangsang protrombin bertukar menjadi trombin. Protrombin ni pun ialah protein plasma yang kita dah belajar. Plasma protein ataupun protein plasma yang kita dah belajar. Maksudnya protein yang terdapat dalam plasma darah bersama-sama dengan fibrinogen. Jadi protrombin akan ditukarkan kepada trombin dengan kehadiran ion kalsium dan vitamin K. So protrombin ialah protein plasma yang tak aktif yang disintesiskan oleh hati. Okay, so kita dah belajar fungsi hati dan sebelum ni salah satunya ialah menghasilkan protrombin ni. Okay, so protrombin dah tukar kepada trombin dekat sini. Okay, luka atau salur darah pecah, platelet berkumpul, platelet merembeskan enzim thrombokinase. Okay. Jadi thrombokinase akan menukarkan protrombin kepada trombin. Ini ialah protein plasma. So proses itu memerlukan bantuan vitamin K. Trombin, bila dah jadi trombin ni bertindak sebagai enzim lagi sekali untuk memangkinkan penukaran protein plasma yang kedua, iaitu fibrinogen kepada fibrin. Iaitu fibrinogen, protein plasma yang larut dalam darah, manakala ditukar kepada fibrin yang tak larut. Tak larut ni dia membentuk jaringan. Dia membentuk jaringan untuk merangkap ni yang ini. Jaringan. So jadi bila proses tu berlaku, jaringan-jaringan fibrin akan menutup bahagian tu seterusnya. Jadi jaringan ini merangkap sel darah merah dan platelet bagi menghalang kehilangan darah dan seterusnya membentuk darah beku yang kita sebut sebagai keruping, yang selalunya menjadi warna hitam dekat bahagian, kalau kulit kita lah kan, dia jadi warna hitam tu. So itu ialah keruping yang terbentuk daripada jaringan fibrin, gumpalan platelet dekat bawah dia. Jadi kita akan biarkan keruping itu tertanggal dengan sendirinya apabila bahagian bawah keruping tersebut telah tertutup. Apabila luka tu dah sembuh, keruping tu akan tanggal. Okay, so itu yang biasanya berlaku pada bahagian badan kita. Okay, tapi biasanya kita akan mungkin juga akan menanggalkan sendiri, mengakibatkan luka lagi, kan. Jadi sepatutnya kita tak perlu tanggalkan keruping tu, biar dia jatuh sendiri. Okay, next ialah isu kesihatan yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okay, jadi kita ada 3 jenis penyakit yang berkaitan dengan proses pembekuan darah ni. Yang pertama ialah hemofilia. Hemofilia ialah penyakit yang menyebabkan darah susah beku. Okey. Manakala trombosis dengan embolism ni ialah berkaitan dengan penyakit darah yang lebih yang beku lah, darah beku. Darah senang nak beku. Okey. So hemofilia ialah sejenis penyakit keturunan. Maksudnya dia boleh diwarisi daripada atuk nenek kita. Jadi penyakit keturunan yang menghalang
darah beku disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Jadi penyakit ni berpunca daripada genetik kita yang tidak menghasilkan faktor pembekuan darah. Okey. So kalau pendarahan tu berlaku biasanya bagi orang yang normal, pendarahan yang kecil akan terhenti dengan cepat. Tapi bagi orang hemofilia, mungkin terkena pisau sikit pun darah tu susah nak beku. Maksudnya berlaku pendarahan lah non-stop. Ya, darah tu tak berhenti mengalir. Jadi bayangkan kalau situasi tu berlaku kepada orang yang mengalami aksiden kan. Jadi dia merupakan satu keadaan yang bahayalah, di mana kecederaan yang dialami tu susah nak pendarahan dia susah nak berhenti. So kesannya akan boleh menyebabkan kematian lah, yang diakibatkan pendarahan yang berlaku secara berlebihan melalui luka yang kecil sahaja. Okey, yang kedua ialah trombosis. Trombosis ialah keadaan di mana berlakunya pembentukan darah beku ataupun trombus di dalam salur darah. Sekejap ya. Okey, pembekuan darah beku atau trombus dalam salur darah yang tidak pecah. Dia tak ada luka, dia tidak luka, tapi salur darah tapi darah tu membeku sendiri. So keadaan tu kita panggil trombosis. Okey, trombosis tu nama penyakit dia. Trombusnya ialah yang darah bekunya. Okey, so darah beku trombus ni terdiri daripada platelet dan fibrin yang tergumpal dalam salur darah. Okey, trombosis terbentuk akibat kerosakan dalam salur darah ataupun pengaliran darah terlalu perlahan. Okey, terlalu perlahan. Mungkin dari segi kita punya salur darah ni, dalam tu ada kolesterol, enapan kolesterol yang mengganggu peredaran darah. Jadi apa yang berlaku ialah pembentukan darah beku. Okey, apabila dia terhalang dengan enapan kolesterol, maksudnya darah tersangkut alirannya, jadi darah tu membeku, membentuk trombus. So kita panggil penyakitnya ialah trombosis. Okey, tapi sekiranya darah beku ni tertanggal dan bergerak bersama aliran darah. Jadi apabila trombus tanggal dari salur darah dan dia diangkut oleh darah, kemudian nama dia sekarang ialah embolus. Embolus. Jadi embolus ni, dia akan pergi kepada salur darah yang lebih kecil contohnya. Jadi embolus tu akan terperangkap dalam salur darah yang kecil. Contohnya ini ialah salur darah arteri koronari dekat jantung. Jadi embolus ni akan terperangkap dan menyekat aliran darah. So kita panggil dia sebagai embolism. So keadaan ni bahayalah sekiranya berlaku pada bahagian-bahagian organ yang penting, contohnya bahagian jantung ataupun otak kan, kerana dia akan menyekat aliran darah yang beroksigen ke sel-sel jantung atau sel-sel otak. Jadi menyebabkan jantung atau otak sendiri tidak dapat pegang oksigen, ataupun dekat bahagian otak boleh berlaku stroke kan. Jadi itu ialah embolus atau embolism. Okey.